Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan, para sahabat, member-member yang masih lagi sudi setia dengan channel ini, The Ibnu Rijal. Kita masih lagi dalam siri misteri alam Melayu yang mana kita menceritakan, mendedahkan tentang beberapa amalan dan ritual yang dilakukan oleh orang Melayu dahulu yang ada sifat-sifat azimat, tangkal, keramat dan sebagainya yang tidak semuanya kita katakan betul dan ada di antaranya yang salah dan melanggar hukum syarak, tetapi video ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan hukum, sebaliknya sekadar berkongsi info dan maklumat sejarah. Clear. InsyaAllah pada malam ini pada episod yang keempat, saya seperti mana yang saya janjikan pada episod sebelum ini, saya nak cerita tentang uh, beberapa azimat, beberapa mentera yang dibacakan dalam ilmu persilatan. Ilmu persilatan itu secara dasarnya tidak salah, seni mempertahankan diri. Dan saya sendiri join dahululah lah, saya tak reti orang main kuih saya jatuh. Tapi kami dahulu buka gelanggang, ada Fatihah, Qul Wallah, bila kita mandi tapak, kena khatam Quran. Adalah Tok Guru bagi makan pisang, buah jarum semua tu, tapi itu sekadar ujian untuk tawakal dan keyakinan. Tapi yang saya nak cerita ini, yang pengkaji ini pergi menelusuri ke sebuah tempat di satu kawasan di Semenanjung, yang dia menyaksikan sendiri ritual tersebut, yang dia dijemput untuk menyaksikan ritual tersebut. Ini zaman dia ni, zaman penjajahan dulu ni. Tapi buku ni diterbitkan, jurnal ni diterbitkan tahun 73, tapi dia tulis awal lagi. Okay? Yang mana dia melihat ritual-ritual tersebut dan dia sempat temu bual pengamal ritual tersebut. Yang berlaku beberapa ritual dalam amalan persilatan Melayu yang saya tak mau sebutkan nama silat apa. Bukan semua lah. Ini spesifik on silat yang diperhatikan pada dalam kajian dia itu. Okay, dia contoh kat sini. Okay. The particular system described is that taught by a Malay guru, okay, in his late 30s, who claimed to follow the method once taught by one of prominent scholars lah. Dia sebut nama tapi saya tak mahu sebut. Dikatakan masa dia pergi melawat tempat tu, guru tu bagi tahu yang dia adalah anak murid kepada satu orang ulama lah. Dia sebut kat sini, saya tak mahu sebut nama. Okay. Ulama dan pendekar. Okay. Saya takut ini mungkin klaim yang sekadar klaim. Padahal ulama tu bukan mengajak dia pun. Okay. Tak tahu. Okay. So, tujuan ritual ini dibuat adalah untuk capai certain higher degree. Capai makam yang lebih tinggi dalam dunia persilatan. Okay. The ceremony recorded took place at a village in Negeri Sembilan. Dia tak sebut. Dia sebut tapi saya tak mahu abang. It was carried out in the compound of ordinary village house in which the instructor was that time living. Dalam kawasan persekitaran rumah Tok Guru tu. Okay. Each person wishing to undergo the course had to take with him several lime fruit. Siapa yang nak melalui ritual ini kena bawa buah limau, okay, dan beberapa cubit garam, tuala dan kain pelikat. Okay. Kemudian dia kena buat beberapa ni lah. Okay. Upacara seperti mana kena buka kasut, kemudian dimandikan dengan air limau tersebut, kemudian kena buat bulatan. Okay. Saya tak sampai habis lah. Kemudian kena tiup dalam satu bowl ni apa, mangkuk, okay, dengan kemudian selawat ramai-ramai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selawat, okay. Kemudian next the instructor pass to the applicant directly in front of him and incense burner ni kemian, okay. Instructor akan bagi kemian dekat para peserta ni, para pesilat yang nak capai makam ini, okay. Yang di dalamnya ada glowing charcoal and benzene incense. Yang dalamnya ada kemian yang sedang menyala lah. Okay. This was handed to each person in turn, again circulating from left to right, who after reciting the selawat 3 times put both hands into the encased form and symbolically carried the smoke to his face and arm as though he were washing them with it. So sambil selawat, sambil kemian tu dipah daripada kiri ke kanan, pusing. Orang yang dapat kemian tu pegang, sapu tangan, sapu muka, kepala tu sebagai kekuatan. Ibarat kata mandi dengan asap kemian tersebut. Okay. Each applicant was then given several slices of lime fruit and a little salt and sent to the village well to bath. Kemudian setiap seorang akan dapat garam dengan limau yang dah dikerat itu dan dihantar ke telaga-telaga lama di hujung kampung untuk mandi. Okay. Then he changed into a clean sarung and first of all bath in the customary Malay manner.
that is by throwing several buckets of water over himself into the last of the bucket of water that was going to use. The Neophyte put some salt and then squeezed in quantity of lime juice. Finally, he recited the following incantation 3 times before pouring the water over himself. Okay. Dia akan mandi macam biasa. Kemudian mandi yang terakhir tu dia akan perah limau tu sapu di kepala dan dituang. Dan dia akan baca ayat ni 3 kali sambil duk tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ghalibun ala amrih. Kataballahu la ghaliba la, dia tulis Rumi itu yang sah. La ghalibana ana wa rusuli. Innallaha khawiyun aziz. Kaf min fatin khalilatin ghalabat fi'atan kasyiratan biiznillah. Ya khawiyun ya matin. Ya zal jalal wal ikram bihaqqi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa bihaqqi kaf ha ya ain sad surah Maryam. Kaf wa bihaqqi kaf dengan kebenaran lah, wa bil haqqi kaf ha ya ain sad surah Maryam. Ha mim surah ada ha mim kan ada dua surah ha mim. Okey. Haqqa bukan haqqa kot. Dia je haqqa bukan haqqa kot. Okey, haqqa kebenaran kan. Bukan tiaran haqqa yang Rabi tu. So saya kira ini ayat Quran dan ayat Quran lah. Okey. Dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian setakat tu okey. Cuma dia kata ada beberapa mazhab yang lain sesudah ayat itu dibacakan dia pun akan tambah ayat lain. Itu yang dia cerita tu. Iaitu tambah sambung lagi kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Ni semua permulaan dalam istilah tajwid kita panggil harfun muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Okey. Ha mim ain sin qaf himayatuna kullu nafsin za'iqatul maut la ilaha minal haqqi. Okey. Kemudian disambung dengan hak ini bukan hak aku, hak ini bukan hak engkau, hak ini hak Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lapiskanlah seluruh tubuh badanku dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Kemudian dia akan cakap untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Saya kira ini okey kot, no? Dia tidak ada berkaitan dengan apa-apa seruan, tak ada suruh-suruh he dan sebagainya. Semua menggunakan Al-Quran. Okay. Tapi saya tak tahulah untuk orang lebih pandai hukum hakam ni. Cuma ada penambahan lagi. Okay. To maintain the efficiency of this charm, it was necessarily for the initiate to carry out the following ceremonies every day in his own home. Untuk memastikan kekuatan diri dia tu, bila dia dah habis ritual tu, dia dah jadi kuat, kebal dan sebagainya. Maka untuk memastikan dia sentiasa ada ilmu tu, setiap hari dia kena buat di rumah dia, iaitu kena baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 10 kali. Okey, wallahu ghalibu ala amrihi 3 kali. Ya hayyul ya qayyum ya ilahana wa ila kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta 33 kali. Ya zal jalal wal ikram sebanyak mana kali yang boleh. Kemudian each day when leaving the house he had to take 3 pebbles and throw the first to the right and says hasbiyallahu ni'mal wakil. Kemudian Allahu yaghlibu kulla syai' la yakifu li amrillah syai'. Okey, ayat Quran. Okey. Setiap kali keluar rumah dia kena baca yang tu. Okey. Itu yang dia kaji. Kemudian penulis ni kata kami pergi pula ke Johor. Okey. Dan berjumpa dengan satu lagi geng. Dia sebut tempat tapi saya tak mahu di mana lah. Yang mana ni yang mana dia kata tok guru di tempat itu juga mengklaimkan diri dia adalah anak murid kepada ulama tadi tu. Orang masing-masing klaim orang tu. Okey. Dia sebut nama dia sini tapi saya tak mahu tunjuk. Okey. Sebab saya takut ini sekadar klaim. Saya tak berani pasal dalam silat dia ada adab dan adat dia. Okey. After completing his course of the silat, dia sebut nama silat tu, the privileged people is given a number of incantation to learn by heart, and when he has prepared himself fully, he arranges a meeting with his guru. To this meeting, he takes a nail, some salt, a candle nut, some fruit, and separate portion of sweet, sour, and hot food. These are arranged upon a brass pedestal tray and let it smoke
on the fumes arising from benzine incense. Dia kena bawa, bila dah habis dah ilmu tu, masa majlis kombo ni kena ada bawa garam, kena bawa buah ni sebut sebagai candle nut ni, buah kerah. Orang tua-tua dulu tahu buah kerah. Paku, garam, buah kerah. Sebab tu ada pantun orang dulu-dulu paku buah kerah kot no. Kemudian kena bawa kemian dan beberapa makanan. Okay, kemudian a little of the salt is eaten. Okay. Kemudian dalam majlis tu kena makan garam. Okay. Untuk dikatakan to purify his body, untuk menyucikan diri dia. Kemudian paku itu digenggam. Bila salam dengan Tok Guru, buah paku dalam tu genggam, salam. Kemudian paku buah kerah tu adalah berapa yang Guru pick up the nails, holding it in his right hand, shake hand with his people. Ambil paku tu genggam di tangan dan salam dengan anak murid tu. Okay. Dan tekan kuat-kuat. Okay. Kemudian termasuk dengan buah kerah itu, okay, untuk menjadikan kulit itu keras seperti mana buah kerah, ada ritual dia. Saya akan skip beberapa ritual yang saya rasa saya kena skip sebab saya takut orang akan dengar dan akan cuba apply. Takut nanti orang salahkan saya. Saya takut yang tu. Okay. Ada yang saya rasa yang ni aku kena skip, saya skip. Okay. Okay. Kemudian bila selesai upacara yang salam semua-semua tu, the murid, anak murid itu then bows down and kisses his guru knees 3 times. Anak murid itu akan cium lutut Tok Guru dia 3 kali. Okay. Okay. Ni tu lutut kan. On the completion of which his teacher initiate him by placing his hand on his back while uttering some formula like, "By God, I will impart this power to you." Kemudian dia akan cakap dengan demi Allah, dengan izin Allah, aku akan transferkan ilmu dan kuasa ini kepadamu. Tok Guru tu akan bagi macam bai'ah macam tu lah. Okay, kemudian akan bacakan ayat Quran. Okay. Kemudian akan diberikan beberapa ayat. Antara yang sempat dicatatkan di sini oleh pengkaji, okay, yang juga disebutkan oleh R.O. Winstead. Tuan-tuan pun tahu lah R.O. Winstead ni pengkaji tentang Melayu. Okay. Ayat itu berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Roh aku naik, Allah memang. Roh aku turun, Muhammad memang. Roh aku duduk dalam kalbu Allah. Kun payah kun berkat doa. Pengajar guruku berkat menjadi kepada aku. Berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. When this incantation which need to say only once has been completed. Yang ayat saya baca tadi tu hanya boleh dibacakan sesudah selesai semua ritual tadi. The invulnerable man stamps 3 times with his left foot. Kena letak kaki 3 kali kiri. Then spit 3 separate times. Kemudian kena ludah 3 kali. First to the right, belah kanan, then to the left, belah kiri, then lastly to the front, dan ke depan 3 kali. Kemudian dapatlah dia ilmu tersebut. Maknanya dah transfer dah ilmu Tok Guru tu kepada dia. Wallahu ta'ala alam. Okay. Orang yang mendalami bidang silat ini, mereka lebih mengetahuinya. Seperti mana yang saya tegaskan di setiap video, kita bukan bertujuan nak menghukum ataupun memuji ataupun mengajak untuk berbuat. Sekadar untuk menceritakan dapatan, info dan fakta serta data sejarah. Jadi yang pernah berlaku dalam sekitaran kita di Semenanjung Tanah Melayu dahulu. Kita sambung lagi dalam episod yang seterusnya, episod kelima. Mungkin episod kelima kita nak pergi jahat lagi, kita nak pergi dahsyat lagi. Kita nak pergi mungkin hantu raya. Okay. Assalamualaikum.